اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih hadir lagi ke dalam Radio 12 Malam bersama dengan saya lagi, Anga. Baik, kali ini adalah segmen himpunan kisah mistik. Jadi sebelum saya teruskan dengan kisah yang seterusnya ini, saya nak wawarkan lagi, jangan lupa untuk bertemu dengan saya di channel Nota Khalifah. Di sana pun ada juga saya buat sesi pembacaan tentang kisah-kisah sahabat Nabi, insyaAllah. Bertemu dengan saya dekat sana nanti ya. Awal-awal gagap ni memang tak suspend betul lah, tak relax. Baik, tak nak ngoceh terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan kisah yang seterusnya. Saya akui, dahulu saya suka bercakap besar, berlagak. Tapi sekarang ni tak lagi. Semuanya berlaku akibat satu peristiwa yang saya alami pada awal tahun 2010. Saya masih lagi ingat pukul 11 malam itu. Suasana di kedai kopi Pak Kasim masih lagi riuh. Kesemua pelanggan sedang begitu asyik menonton gusti. Salah seorang daripada mereka adalah saya sendiri. Kami ni terjerit-jerit melihat aksi jago kegemaran masing-masing yang sedang bertarung hingga mukanya berdarah-darah. Ni kalau tanpa berdarah ni mungkin WCW tahun 2010. Kalau anda tinggal di kampung, anda tentu faham, di kedai kopi lah tempat penduduk-penduduknya berkumpul pada waktu malam. Apatah lagi kedai-kedai kopi ini biasanya ada menyediakan TV. Rancangan yang sering ditayangkan pula ialah gusti. Ya, lupa pula ndak saya bagi tahu. Kedai kopi Pak Kasim ni letaknya di kampung bersebelahan dengan kampung saya, dan jarak di antara kampung kami ni hanyalah 1 kilometer dan dipisahkan oleh kebun getah dan belukar. Sedang aleka menonton, tiba-tiba dari jauh saya ternampak ada seseorang yang sedang berlari ke arah kedai Pak Kasim. Apabila dekat, baru kami tahu Jamil rupanya. Pak Kasim, Pak Kasim, saya nampak hantu, kata Jamil tercungap-cungap, mukanya pucat. Hantu? Mendengarkan perkataan itu, saya terus mentertawakan Jamil. Kata saya pada Pak Kasim, Jamil memang macam tu, penakut. Daun kayu pun disangkanya hantu. Tiang telefon dikatanya hantu galah. Pak Kasim bertanya kepada Jamil, benarkah dia terjumpa hantu? Jamil bagi tahu, dia tidak berbohong. Kata Jamil, hantu itu serba putih, mukanya hodoh. Ia berdiri di bawah sebatang pokok besar di tepi sungai, kira-kira 100 meter dari situ. Apabila Jamil bercakap saja, saya terus potong kata-katanya. Saya mengejek Jamil. Kata saya, dah 30 tahun saya hidup, tak pernah sekalipun terjumpa hantu. Mungkin Jamil sengaja mereka-rekakan cerita untuk menakutkan kami. Jamil, cubalah jadi jantan sikit. Kau ni dari kecil sampai tua memang penakut. Saya terus ketawa. Walaupun cerita Jamil itu saya perlekehkan, namun saya perasan ada pelanggan kedai Pak Kasim yang mula meraup lengan dan tengkuk. Tak kurang juga ada yang mula angkat kaki. Saya geleng kepala. Saya cakap pada Jamil, ini semua dia lah punya pasal. Disebabkan cerita mengarutnya tu, ramai yang mula dah takut. Masih lagi saya ingat, selepas beberapa orang pelanggan beredar, saya duduk sambil menghabiskan air yang tersisa di atas meja.
Mata saya ini kembali tertumpu ke arah perlawanan Gusti di televisyen. Jamil masih lagi bercerita kepada Pak Kasim, tapi saya tersenyum sinis. Saya abaikan segala apa yang diceritakannya. Pada pukul 12 malam, setelah rancangan Gusti tamat, saya pun bayarlah makan dan minum, kemudian menghidupkan motosikal untuk pulang. Dalam fikiran, saya masih lagi berasa lucu dengan cerita Jamil. Saya tak percaya sama sekali di kampung saya tu ada hantu. Seumur hidup saya merayap, pada waktu malam, tak pernah sekalipun saya bertembung dengan makhluk itu. Malam begitu dingin. Saya menunggang motosikal seorang diri melintasi kawasan belukar yang memisahkan kampung kami. Sewaktu memasuki simpang ke kampung saya, tiba-tiba motosikal saya ni terasa berat. Saya memberhentikan motosikal dan memandang ke belakang. Tak ada siapa pun. Jadi saya teruskan sajalah perjalanan balik. Sebelum sampai ke rumah, saya ternampak sekumpulan budak-budak sedang melepak. Saya pun mendekati mereka, ajak saya untuk join sekali. Namun, baru saja saya mahu menongkatkan motosikal, budak-budak terus lari sambil menjerit, "Hantu! Hantu!" Saya berasa hairan. Apakah hal pula budak-budak ni? Dia orang ejek aku hantu ke? Lantas saya tinggalkan tempat itu dan pulang saja ke rumah. Esoknya saya terpaksa bekerja lebih masa. Kerja sebagai penyelia kilang kain memang memenatkan. Jadual kerjanya tidak menentu masa. Dalam masa yang sama, fikiran saya masih lagi teringatkan cerita semalam. Saya berasa pelik. Kenapa yang budak-budak tu lari bila nampak saya datang? Sedang asyik memikirkan hal itu, tiba-tiba saya disapa oleh seorang kawan. Lan, betulkah aku dengar budak-budak kata dia nampak ada hantu duduk dekat belakang motosikal kau semalam? Soal kawan saya itu. Saya ketawa terbahak-bahak. Lah, patutlah budak-budak tu lari semalam. Rupa-rupanya ternampak hantu. Kata saya, semua itu mengarut. Saya tak nampak apa-apa pun. Kau jangan percayalah cakap budak-budak tu lah. Dia orang tu membohong, membongak je, sambung saya. Sambil ketawa, saya tinggalkan kawan saya itu. Selesai kerja pada pukul 2 pagi, saya pulang sendirian ke rumah. Ketika itu tubuh saya berasa sangatlah penat. Dalam fikiran saya terlintas, bukankah lebih seronok kalau ketika saya pulang penat seperti itu, ada isteri yang menanti di rumah? Tetapi semua itu mustahil. Walaupun umur saya sudah mencecah 30-an, tetapi saya ini masih lagi belum berumah tangga. Sampai di persimpangan masuk ke kampung, saya ternampak ada seorang gadis duduk seorang diri di tempat menunggu bas. Saya minta maaf ada sedikit gangguan audio di sini. Saya akan ulang balik daripada persimpangan tadi. Sampai di persimpangan masuk ke kampung, saya ternampak ada seorang gadis duduk seorang diri di tempat menunggu bas. Tanpa berfikir panjang, saya terus berhenti di hadapannya. Timbullah rasa kasihan di hati melihat gadis berkenaan seorang diri dalam gelap gelita. Saya pun mendekatilah gadis tu. Saya lihat wajahnya sungguh cantik. Baunya juga sangat wangi. Sebelum ini saya tak pernah melihat gadis secantik itu di kampung saya. Tunggu siapa, dik? Saya memulakan bicara. Gadis itu hanya diam. Cuma mulutnya sahaja mengukir senyuman yang sungguh manis. Hati saya mula berbunga. Saya pun mengajukanlah soalan yang kedua. Namun tiada juga jawapan. Bau gadis itu yang sungguh menggoda membuatkan saya hilang pedoman. Saya memberanikan diri memegang tangan gadis itu. Gadis itu tersipu-sipu malu. Dia seperti tidak marah dengan tindakan yang saya lakukan. Melihat reaksi gadis itu yang seperti malu tapi mahu, saya segera mengajaknya pulang ke rumah. Niat saya yang pada mulanya cuma kasihan kini bertukar menjadi nafsu. Maklumlah, di sekitar kampung saya memang ada anak-anak gadis yang boleh diajak berunding. Saya pula jenis yang pantang nampak. Namun semasa saya menghidupkan enjin motosikal,
Tiba-tiba saja gadis itu hilang daripada pandangan. Saya tercari-cari ke mana perginya gadis itu. Pelik. Cepat betul dia tinggalkan tempat tu. Sedang saya tercari-cari, tiba-tiba muncul satu lembaga putih menyerupai seorang perempuan di belakang saya. Serentak itu juga terbaulah kapur barus yang biasa digunakan semasa memandikan mayat. Sebaik saja berpaling ke belakang, saya terkejut melihat suatu makhluk yang sungguh hodoh. Mukanya menggerutu, kulitnya terbakar. Ada darah yang meleleh-leleh keluar dari mulut makhluk itu. Saya tergamam, tambah menggurunkan apabila melihat makhluk itu bergerak mendekati saya. Tanpa berlengah lagi, saya segera melompat ke atas motosikal lalu memecutnya. Sampai saja di rumah, saya terus campakkan motosikal dan berlari mengetuk pintu. Ibu saya terpinga-pinga melihat saya yang tercungap-cungap. Saya segera masuk dalam rumah lalu mengunci pintu. Macam-macam soalan ibu saya ajukan, satu pun saya tidak jawab. Saya terus berlari masuk ke dalam bilik. Apa yang menakutkan? Apabila saya membuka lampu bilik, saya ternampak satu jelmaan putih sedang berdiri di luar tingkap bilik. Allahu Akbar! Laung saya berulang kali dan terus melompat ke atas katil. Ibu saya mengetuk pintu bilik dan memanggil saya berulang kali. Dia bertanya apa yang telah berlaku. Namun saya tidak menjawabnya. Saya tidak mahu ibu tahu apa yang baru terjadi. Saya sebaliknya menutup muka dengan selimut. Badan saya menggigil-gigil ketakutan. 5 minit kemudian, saya terdengar seperti satu cakaran di dinding rumah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba bau kapur barus kembali menerjah ke dalam hidung. Bau itu sungguh kuat dan terasa begitu dekat sekali, seperti di sebelah saya saja. Saya bertambah takut. Saya menekuk telinga dengan bantal dan pejamkan mata rapat-rapat. Saya tidak tahu apa lagi yang patut dilakukan. Dada bagaikan hendak meletup kerana terlampau takut. Bagi mengelak daripada melihat jelmaan-jelmaan yang menakutkan, saya terus memejamkan mata. Saya tidak sanggup melihat makhluk hodoh itu buat yang kali kedua. Sambil itu mulut saya terkumat kamit membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dihafal. Lama-kelamaan, bau itu sedikit demi sedikit hilang. Tapi saya tetap memejamkan mata. Saya menghela nafas lega. Malam itulah, untuk pertama kalinya, saya rasakan begitu lama untuk tibanya waktu pagi. Esoknya badan saya panas, kepala saya pening. Saya demam selama 3 hari. Saya kini fobia untuk keluar pada waktu malam. Tiba saja waktu malam, hati saya akan berdebar-debar. Saya juga sudah jarang-jarang sekali melepak di warung Pak Kasim. Perkara itu menjadi tanda tanya pada kaki lepak di warung itu. Namun mereka ni tak tahu apa puncanya sebab saya tak pernah ceritakan pada sesiapa, termasuk pada keluarga saya sendiri. Sekarang ni, kalau orang bercerita pasal hantu, saya diamkan saja. Nak kata takut, nanti jatuh pula ego saya. Satu lagi, takut pula menjadi syirik. Kita hanya perlu takut pada Allah SWT, bukannya kepada syaitan dan jin. Tetapi, satu hakikat yang perlu saya akui, setiap perkara yang berlaku memang ada rahmatnya. Selepas kejadian itu, saya dah jarang keluar malam. Kalau keluar pun, pukul 9 malam pun dah balik. Yang kedua, saya dah bertaubat. Saya tak mahu lagi angkut gadis-gadis di tepi jalan. Dini hari itu, ketika saya sedang tidur, Seri mengejutkan saya. Dia meminta saya temankannya ke bilik air. Seri takut hendak ke bilik air seorang diri awal-awal pagi macam ni. Saya lihat jam telefon bimbit menunjukkan jam 3.40 pagi. Tapi, macam mana Seri tahu saya dah balik dan sudah ada di dalam bilik? Saya agak mungkin dia sedar masa saya masuk tadi, atau dia nampak kereta yang saya parkir di depan rumah agaknya. Sebenarnya, sebelum itu saya baru pulang dari kampung di Perak. Saya sampai ke rumah pun dah awal pagi, lebih kurang dalam pukul 1 lebih. Sudah tentulah kawan-kawan rumah saya semua dah tidur. Saya malas hendak mengejutkan mereka. Lagipun saya ada kunci rumah, jadi tak payahlah saya kejutkan mereka.
Saya telah buka pintu rumah. Saya terus menuju ke bilik di tingkat atas. Kepulangan saya pada awal pagi itu tidak mengganggu rakan-rakan serumah yang lain sebab masing-masing mempunyai bilik sendiri. Cumanya, bilik saya sahaja yang mempunyai bilik air sendiri. Yam dan Seri mempunyai bilik air masing-masing, namun mereka berkongsi bilik air. Pun begitu, Seri selalu menggunakan bilik air di tingkat bawah. Lebih lapang katanya. Satu lagi, bilik di tingkat bawah adalah bilik Murni, namun tidak mempunyai bilik air yang sendiri. Biasanya Murni menggunakan bilik air luar yang tidak bersambung dengan biliknya. Baiklah, berbalik pada Seri yang kejutkan saya tadi. Dia minta temankan ke bilik air di bawah. Saya cadangkan supaya guna saja bilik air saya, tetapi Seri menolak. Dia minta temankannya ke bilik air bawah juga. Berulang kali saya suruh Seri gunakan bilik air saya, tapi Seri tetap hendak gunakan bilik air kat bawah. Ikut suka hati kau lah, saya kata. Saya pun temankanlah Seri ke bawah. Ketika itu, timbul kemusykilan dalam diri saya. Kenapa yang wajah Seri agak pucat? Kenapa di bahagian bawah matanya agak lebam? Kenapa rambutnya kusut masai? Tak pernah saya lihat Seri macam ni. Saya perasan tu semua, tapi saya tak bertanyakan kepada Seri. Niat untuk bertanya memang ada. Malah sejak dia kejutkan saya bangun untuk menemaninya lagi. Namun saya simpan saja pertanyaan itu. Saya agak mungkin dia letih setelah pulang bercuti di kampungnya, di Kedah. Lama juga Seri di dalam bilik air tersebut adalah dalam 20 hingga 25 minit. Lama menunggu, saya dah mula gelisah. Bosan pun ada. Lebih elok kalau saya tidur saja. Sementara menunggu Seri, saya duduklah di kerusi makan. Saya cuba memanggil namanya, namun tidak bersahut. Saya agak mungkin Seri tak nak jawab kerana dia sedang berada dalam tandas. Saya pun menunggu lagi. Sementara menunggu Seri, sempatlah juga saya terlelap sekejap. Bila sedar, saya panggil nama Seri lagi. Masih tak dijawab. Bosan menunggu lama tanpa berbuat apa-apa, saya naik balik ke bilik untuk mengambil telefon bimbit. Sekurang-kurangnya tak buang masa menunggu menemankan si Seri ni. Boleh jugalah saya surfing. Ketika berada di tangga untuk menuju ke tingkat atas, saya nampak ada seseorang yang sedang duduk di ruang rehat tingkat atas. Saya terkejut. Siapa pula yang duduk situ? Rupanya tak berapa jelas kerana lampu di ruang rehat itu tidak terpasang. Saya mengagak sudah tentulah kawan serumah saya, mungkin si Yam ataupun Murni. Saya dekati. Macam Seri je. Tapi bukankah dia berada di bawah tadi, dalam bilik air? Saya rapati. Rupa-rupanya memang betul Seri. Seri, betulkah apa yang saya nampak ni? Tak mungkin. Bila masa dia keluar daripada bilik air? Bila saya tanya Seri, dia kata dia baru saja keluar dari biliknya. Baru saja duduk di ruang rehat dekat situ. Seri juga beritahu saya dia tak dapat nak tidur, lalu keluar ke ruang rehat untuk menonton TV. Dia nak menonton TV, tapi kenapa TV tak terpasang? Pelik. Tak kisahlah tu. Mungkin dia belum pasangkan lagi TV. Mungkin dia baru saja duduk di situ. Yang membuatkan saya jadi lagi bertambah heran adalah penjelasannya. Habis, Seri yang tadi yang minta saya temani ke tandas tu siapa? Jangan-jangan tak mungkinlah. Saya pun ceritakanlah kepada Seri apa yang saya dan Seri tadi itulah buat sebelum ini. Mendengar cerita saya, dia hanya diam. Riak wajah Seri selamba sahaja. Kenapa dengan Seri agaknya ni? Kenapa reaksi dia macam tak ada apa-apa pun? Macam orang yang tak ada perasaan langsung. Melihatkan reaksi Seri yang selamba itu, saya tinggalkannya untuk masuk ke dalam bilik sebentar untuk mengambil telefon bimbit. Saya keluar semula dari bilik, tetapi saya lihat Seri dah tak ada di ruang rehat. Saya bertambah bingung. Masa bila pula Seri ni hilang? Kemana lagi pula dia pergi? Lantas saya menuju ke bilik Seri. Bilik Seri terbuka sendiri kerana ketukan saya. Rupa-rupanya bilik Seri ni tak berkunci. Sekali lagi saya terkejut. Mana Seri? Tak ada pun dalam bilik. Saya betul-betul bingung. Kemanalah pula Seri ni pergi?
Beberapa kali saya memanggil namanya, namun panggilan saya itu sia-sia sahaja. Saya mencari Seri di setiap bilik. Semuanya saya ketuk, namun Seri tak menjawab. Kawan serumah saya, Yam dan Murni, juga tidak menjawab. Mereka semua tak ada di dalam bilik masing-masing ke? Kemana pula diorang ni pergi? Atau mereka semua belum pulang dari kampung masing-masing? Saya semakin cemas dan menggelabah. Saya bergegas menuju ke bilik air yang Seri minta saya temankan tadi. Saya dapati pintu bilik air tersebut berkunci. Saya panggil lagi nama Seri, tapi tetap saja tidak ada balasan. Sedang saya mundar-mandir di sekitar bilik air, tiba-tiba saya terdengar seperti orang mengerang kesakitan. Segeralah saya panggil nama Seri. Ada sahutan daripadanya. Cuma sahutan itu adalah bunyi suara orang mengerang. Saya memasang telinga. Ya, betul. Suara tersebut adalah suara Seri. Saya mengetuk-ngetuk pintu bilik air itu, namun Seri tak membuka pintu. Saya ketuk dan panggil namanya. Tetap juga suara mengerang yang saya dengar. Apa hal ni, Seri? Saya bertanya sambil terus mengetuk pintu bilik air tersebut. Masih suara mengerang yang kedengaran di telinga saya. Ketukan saya agak kuat. Dahlah kuat. Saya pula terjerit-jerit memanggil nama Seri. Puas saya menjerit dan mengetuk pintu, tak ada juga respon. Beberapa kali saya memanggil nama Seri dan mengetuk-ngetuk pintu bilik air, namun tanpa saya duga, ada orang lain di rumah pula yang menyahut panggilan saya. Saya buka pintu depan rumah. Rupa-rupanya yang menyahut saya itu adalah Abah Rahim dan isterinya Kak Timah. Mereka adalah jiran sebelah kanan rumah sewa saya ni. Ketukan dan panggilan saya yang agak kuat pada dini hari itu mengejutkan mereka. Setelah menceritakan apa yang berlaku, saya mempelawa mereka masuk. Manalah tahu kalau Abah Rahim dan Kak Timah ni boleh membantu. Abah Rahim dan Kak Timah buat sebagaimana apa yang saya buat sebelum itu. Tetap hampa. Seri tidak menyahut panggilan Abah Rahim dan juga Kak Timah. Dalam pada itu, saya menelpon Hatta. Hatta adalah tunang Seri dan kawan sekelas saya semasa kami sama-sama belajar di universiti dahulu. Hatta tinggal bersama dengan Zain dan Firdaus yang juga kawan-kawan lelaki yang sekelas dengan saya. Saya minta Hatta, Zain dan Firdaus segera datang ke rumah sewa saya. Rumah mereka ni terletak kira-kira 5 km dari rumah saya sahaja. Sementara menunggu mereka datang, saya, Abah Rahim dan Kak Timah terus memanggil-manggil nama Seri. Seri! Saya bergurau dan cuba membuka pintu bilik air. Lebih kurang 10 minit, Hatta, Zain dan Firdaus pun sampai. Setelah menceritakan apa yang terjadi, mereka juga melakukan apa yang saya, Abah Rahim dan Kak Timah lakukan. Sama juga, tidak berjaya. Abah Rahim mencadangkan supaya dikopak saja pintu bilik air. Kalau itu satu-satunya cara yang dapat menyelamatkan Seri daripada terus mengerang kesakitan di dalam bilik air. Saya pun setuju. Kalau pintu terkopak dan terpaksa diganti sekalipun, tak ada masalah. Janji Seri selamat. Hatta dan Firdaus mula mengopak pintu bilik air. Yang lain hanya memerhatikan sahaja. Setelah pintu terkopak, saya terkejut. Bukan sahaja saya yang terkejut, Abah Rahim, Kak Timah, Hatta, Zain dan Firdaus juga begitu. Kami dapati tiada siapa pun di dalam bilik air itu. Semua yang ada di situ berasa pelik. Kalau macam tu, siapa yang mengerang macam orang yang kesakitan dalam bilik air tadi? Suaranya memang suara Seri. Tapi sekarang ni Seri kat mana? Saya menjadi bingung. Kalau tak ada sesiapa di dalam bilik air, Seri mana pula yang saya jumpa sedang duduk di ruang rehat di tingkat atas tadi? Bukan saja dua persoalan itu, malah Seri mana pula yang minta saya temankannya ke bilik air bawah tadi? Hatta kata, mungkin dua Seri yang saya temani ke bilik air dan yang saya jumpa di ruang rehat tingkat atas cuma halusinasi saya sahaja. Halusinasi? Malah Seri yang mengerang di dalam bilik air yang dikopakkan pintunya itu juga hanya halusinasi saja. Hello Hatta, tolong sikit. Saya kata tak mungkin. Tak mungkin saya berhalusinasi sampai teruk macam itu sekali. 3 kejadian pelik itu membuatkan saya benar-benar takut.
Saya takut untuk tidur di rumah sendirian. Saya takut Seri datang dan mengganggu lagi. Melihatkan keadaan saya, timbul rasa belas pada Abang Rahim dan Kak Timah. Dia mempelawa saya tidur di rumahnya, tidur bersama dengan Nani, iaitu anak perempuannya yang berumur 16 tahun. Saya setuju. Kemudian Kak Timah temani saya naik ke bilik saya di tingkat atas untuk mengambil barang-barang yang patut dibawa ke rumahnya. Abang Rahim, Zain, Firdaus dan Hatta tunggu di bawah. Ketika saya mengunci pagar rumah, tiba-tiba Hatta menjerit. Semua yang ada di situ tertumpu kepadanya. Saya lihat Hatta terkejut, lalu terduduk di pintu pagar rumah. Semua tanya kenapa. Hatta tak menjawab apa-apa. Mukanya lesi. Kedua-dua matanya tertumpu ke tingkap rumah. Saya tahu, bukan tingkap rumah yang menjadi subjeknya. Objeknya memanglah tingkap rumah, tetapi subjeknya entah apa. Hatta kemudian menunjukkan telefon bimbitnya. Zain mengambil telefon bimbit Hatta dan terus membacakan SMS yang tertera di skrin. Hatta, Kak Noi ni. Bersabarlah ya. Seri terlibat dalam aksiden on the way balik ke KL. Dia dah meninggal di tempat kejadian. SMS daripada Kak Noi, iaitu kakak kepada Seri, itu benar-benar mengejutkan kami yang berada di situ. Lebih-lebih lagi Hatta. Dalam saya memerhatikan Hatta yang kesedihan, saya baru tersedar sebenarnya hanya saya sahaja yang berada di rumah sewa itu sejak saya balik dari kampung. Seri yang pada mulanya saya sangka menemani saya di rumah itu, rupa-rupanya bukanlah Seri. Dua lagi rakan serumah lain yang saya sangka berada dalam bilik masing-masing sehingga saya tak mahu mengejutkan mereka semasa saya sampai. Rupa-rupanya anggapan saya sahaja. Mereka belum pun pulang dari kampung kerana bercuti sempena Christmas. Seri yang minta saya temaninya, yang saya sapa di ruang tamu di tingkat atas dan yang mengerang di dalam bilik air, rupa-rupanya bukanlah Seri yang saya tahu. Dia adalah Seri yang lain. Semoga roh Seri Indah Ma'ruf yang pergi meninggalkan saya dan kawan-kawan lain pada Disember 2007 ditempatkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Semoga alamnya berseri dan indah di sana. Amin.